Selamat pagi kelas. Untuk video kali ini Geografi tingkatan 2 kita akan masuk dalam bab yang baru yaitu bab 5. Bab 5 pengangkutan di Malaysia. Pastikan sebelum murid-murid menonton video ini pastikan Anda membawa buku teks dan juga buku catatan masing-masing sambil menonton video ini untuk lebih paham tentang bab yang kelima ini. Dalam bab 5 ini cikgu akan fokuskan untuk video kali ini cikgu akan fokuskan kepada dua subtopik, yaitu subtopik pertama pengangkutan darat di Malaysia dan juga subtopik kedua ialah tentang pengangkutan udara di Malaysia. Selepas menonton video ini pastikan murid-murid dapat dua input yang penting. Yang pertama dapat mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Dan yang kedua mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. Selepas menonton video ini jangan lupa untuk menjawab soalan pengukuhan yang sudah cikgu sediakan di akhir video nanti. Tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam bab yang kelima ini. Untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia pengangkutan terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah pengangkutan darat, pengangkutan udara, dan juga pengangkutan air. Jadi ini yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita masuk dalam subtopik 5.1 yaitu pengangkutan darat di Malaysia. Pengangkutan darat di Malaysia terbahagi kepada dua, yaitu yang pertama ialah jaringan jalan raya dan yang kedua ialah jalan kereta api. Ada dua jenis pengangkutan darat di Malaysia, jalan raya dan juga kereta api. Jaringan jalan raya di Malaysia ciri-cirinya ialah maju dan cekap. Maksudnya di sini semua jalan raya di Malaysia maju dan terang cekap lah di Asia Tenggara. Yang kedua tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Ini cikgu akan terangkan. Lihat peta yang sudah cikgu sediakan di sebelah. Pantai barat, sebelum itu murid-murid mesti tahu ini adalah peta untuk semenanjung Malaysia. Ini adalah peta semenanjung Malaysia. Jadi di mana pantai barat, di mana pantai timur? Pantai barat terletak di bawah sini. Di area Kuala Lumpur, Melaka, Perak. Ini semua ialah kategori pantai barat. Pantai timur pula terletak di kawasan Terengganu. Terengganu, Pahang, ini semua pantai timur. Manakala di atas ini ialah utara, di bawah ialah selatan. Kalau kita lihat dalam peta ini, kita nampak semua garisan-garisan yang ada di dalam peta ini merupakan jaringan jalan raya di Malaysia. Jaringan jalan raya seperti yang kita nampak di sini, kalau di pantai barat jalan raya dia lebih banyak. Lebih banyak berbanding di pantai timur. Ini sahaja jalan raya yang ada di pantai timur, tapi di pantai barat dia lebih banyak. Maksud dia jaringan pengangkutan di pantai barat semenanjung Malaysia lebih maju berbanding dengan pantai timur. Seterusnya. Jaringan jalan raya ini dibina untuk mempercepat dan memudahkan perjalanan. Maksudnya di sini apabila kita sudah membuat jalan raya di sesuatu tempat, kita akan lebih cepat untuk sampai di tempat tersebut. Mari kita lihat jalan raya utama yang ada di semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Lebuh raya utama di Malaysia ini pelajar-pelajar mesti ingat. Lebuh raya utama di Malaysia ada 8, jadi kita akan lihat satu persatu. Lebuh raya pertama, lebuh raya utara selatan. Lebuh raya utara selatan tuh lebuh raya utara selatan dia bermula daripada Bukit
kayu hitam. Sini cikgu bulatkan sampai dia sampai di Johor Bahru. Ini merupakan lebuh raya utama selatan, lebuh raya utara selatan, merupakan lebuh raya yang paling penting di Semenanjung Malaysia. Oke, ini adalah lebuh raya pertama. Yang kedua, lebuh raya persekutuan. Oke, lebuh raya persekutuan ini dia bermula di Kuala Lumpur. Sampai di Pelabuhan Klang. Oke, ini adalah lebuh raya persekutuan. Oke, lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Yang ketiga, lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Dia bermula daripada Kuala Lumpur sampai di Karak lah. Ini lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Seterusnya lebuh raya Pantai Timur. Kalau kita lihat di sini, lebuh raya Pantai Timur ini satu sahaja, yaitu daripada Kuala Terengganu sini ialah Pantai Timur. Dia menghalapi Kuantan, lepas tu Gambang, dan berakhir di Kuala Lumpur dan seterusnya ke Pelabuhan Klang. Oke, itu adalah lebuh raya Pantai Timur. Oke, lebuh raya Timur Barat. Oke, lebuh raya Timur Barat pula ialah daripada Greek, pendek saja, daripada Greek ke Jeli di Kelantan. Ini adalah lebuh raya Timur Barat. Oke, yang seterusnya lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang, Kuala Lipis. Ini yang keenam, dari Kuala Krai, daripada pantai timur menghala ke Kuala Lipis, terletak di pantai. Sebenarnya sini dia ada satu lagi, yaitu Gua Musang, tapi tidak ditunjukkan dalam peta. Jadi Kuala Krai sampai ke Kuala Lipis di Pahang. Oke, seterusnya lebuh raya Tun Razak. Oke, lebuh raya yang ketujuh ialah Tun Razak, yaitu daripada Gambang ke Segamat. Ini adalah lebuh raya Tun Razak. Dan yang terakhir, lebuh raya Pan Borneo. Oke, sebelum itu murid-murid mesti kena ingat nama-nama jalan yang ada di Semenanjung Malaysia ini. Sebab dalam soalan exam dia akan selalu keluar, dia akan tanya apakah nama jalan raya di Semenanjung Malaysia, apakah jalan raya yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dan juga Johor Bahru. Itu contoh soalan-soalan yang sering keluar dalam exam lah. Oke, seterusnya ialah tentang lebuh raya Pan Borneo. Oke, lebuh raya Pan Borneo ini lebuh raya yang ada di mana? Di Sabah dan Sarawak. Oke, lebuh raya Pan Borneo ini sebenarnya masih belum siap, masih dalam pembinaan, di mana lebuh raya ini dia menghubungkan bandar-bandar utama, menghubungkan pedalaman dan juga bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan jalan raya yang paling panjang di Malaysia yang sedang dibina oleh kerajaan. Oke, tarikh pembinaan lebuh raya Pan Borneo ini ialah pada tahun 2015 dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2021. Lebuh raya Pan Borneo salah satu proyek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dan dengan bandar-bandar Sabah dan juga Sarawak. Jadi di Sabah dan Sarawak ada satu saja lebuh raya, tapi kalau di Semenanjung ada 7 lebuh raya. Yaitu pelajar kena ingat. Oke, seterusnya jenis jalan raya di Malaysia terbahagi kepada 4. Yang pertama jalan raya persekutuan, jalan bandaran, jalan berturap, dan jalan tidak berturap. Ada 4 saja jenis jalan raya yang ada di Malaysia. Oke, seterusnya kita masuk ke dalam jaringan landasan kereta api di Malaysia. Oke, jaringan landasan kereta api di Malaysia yang pertama kali telah dibuat dari Taiping ke Port Vale. Ini merupakan landasan kereta api yang paling awal yang telah dibuat di Tanah Melayu pada masa tersebut. Oke, perkhidmatan kereta api di Semenanjung Malaysia diuruskan oleh Kereta Api Melayu Berhad KTMB, manakala di Sabah oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Oke. Maksudnya di sini ada 2. Kalau di Semenanjung semua kereta api diuruskan oleh KTMB, manakala di Sabah
Di Sabah dia punya landasan pendek saja, jadi dia diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Oke, untuk pengetahuan murid-murid, ada 2 negeri sahaja di Malaysia yang tidak mempunyai perkhidmatan kereta api. Oke, yang pertama ialah negeri Terengganu dan juga negeri Sarawak. Oke, kita lihat peta di sini. Oke, ini merupakan landasan kereta api di semenanjung Malaysia. Kalau kita lihat di sini kelas, ini merupakan negeri Terengganu, satu-satunya negeri yang tidak mempunyai perkhidmatan kereta api untuk di semenanjung. Kalau di Sabah dan Sarawak, di Sarawak negeri terbesar di Malaysia tidak mempunyai perkhidmatan kereta api. Oke, di Sabah ada tapi jaringan kereta api pendek sahaja. Oke, mari kita lihat tentang kereta api ataupun landasan kereta api yang ada di semenanjung Malaysia. Oke, ini untuk pengetahuan murid-murid. Anda perlu tahu tentang stesen kereta api utama di semenanjung Malaysia. Oke, yang pertama kita lihat landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia. Menganjur dari Padang Besar ke Johor Bahru, itu mesti pelajar kena ingat. Ini merupakan landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia. Maksudnya di sini, oke, ini dari Padang Besar, dia berakhir di Johor Bahru. Dia sama panjang dengan Lebuh Raya utara selatan yang kita belajar tadi itulah. Oke, ini merupakan jaringan, ini merupakan landasan kereta api terpanjang dan juga paling utama di semenanjung Malaysia, di mana stesen kereta api ini terdapat di Padang Besar dan juga di Johor Bahru. Oke, seterusnya landasan kereta api dari Tumpat Kelantan ke Gemas Negeri Sembilan. Oke, dari Tumpat ini merupakan stesen kereta api bagi utara. Dia ada satu stesen kereta api yaitu Tumpat dan berakhir di Negeri Sembilan di Gemas. Oke, Gemas di sini. Oke, dia akan melalui beberapa buah negeri. Oke, ini juga merupakan salah satu stesen kereta api Gemas. Oke, yang seterusnya stesen Sentral Kuala Lumpur. Dia merupakan, oke, ini adalah stesen yang seterusnya, yaitu stesen Sentral Kuala Lumpur, merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur. Oke, untuk pengetahuan murid-murid, untuk Anda mesti ingat tentang stesen-stesen utama kereta api di semenanjung Malaysia ini. Oke, seterusnya kita masuk Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku di sini? Di Sabah ada jaringan landasan kereta api, tetapi dia hanya menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort, dan juga Tenem. Maksudnya jaringan pengangkutan jalan kereta api di Sabah ini dia tidak banyak, dia hanya pendek saja menghubungkan beberapa buah bandar di Sabah. Oke, landasan kereta api di Sabah dia menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort, dan juga Tenem. Itu saja yang perlu murid-murid kena ingat. Oke, seterusnya kita masuk subtopik 5.2 yaitu pengangkutan udara dan air di Malaysia. Tadi 5.1 pengangkutan darat. Pengangkutan darat ada 2 jenis. Oke, satu kereta api, satu jalan raya. Oke, sekarang dalam 5.1 tadi pelajar mesti ingat tentang nama-nama jalan raya yang ada di semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, dan juga nama stesen-stesen kereta api di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Oke, sekarang kita akan fokus kepada subtopik 5.2 yaitu pengangkutan utama di Malaysia. Tahukah Anda di Malaysia mempunyai lapangan terbang antarabangsa yaitu 6 lapangan terbang antarabangsa. Lapangan terbang antarabangsa ini maksudnya lapangan terbang yang membolehkan kita terbang dari satu negara ke negara yang lain. Nah, itu maksud lapangan terbang antarabangsa. 16 lapangan terbang domestik. Lapangan terbang domestik ini pula membolehkan kita terbang dari satu negeri ke negeri yang lain
yang berada di dalam Malaysia. Dan seterusnya Padang 18 Padang terbang. Oke, mari kita lihat apakah 6 lapangan terbang antarabangsa di dunia di Malaysia. Oke, 6 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Yang pertama ialah lapangan terbang antarabangsa Langkawi, dia terletak di bagian utara Semenanjung Malaysia, ada lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Oke, yang kedua lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang juga. Lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang juga merupakan salah satu lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Yang seterusnya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Lepas itu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 dan juga lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor. Oke, ini adalah 5 lapangan terbang utama ataupun lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Oke, seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak juga ada lapangan terbang antarabangsa, yaitu yang pertama lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan yang seterusnya ialah lapangan terbang antarabangsa Kuching. Oke, jadi itu merupakan ada 6 lapangan terbang antarabangsa yang perlu murid-murid tahu. Oke, seterusnya kita masuk dalam pelabuhan utama di Malaysia. Oke, pelabuhan utama di Malaysia dia mempunyai beberapa sebelum itu kita belajar tentang ciri-ciri pelabuhan. Oke, sebuah pelabuhan itu dia mesti terletak di kawasan perairan yang terlindung. Oke, maksud dia terlindung daripada apa? Terlindung daripada ombak. Mesti kawasan itu tidak boleh berombak untuk dijadikan sebagai kawasan pelabuhan. Yang kedua, mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Dan yang ketiga, mempunyai jaringan dengan berbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Oke, mari kita lihat pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di Malaysia. Oke, pelabuhan yang utama yang pertama terletak di Kuantan, Pahang. Oke, pelabuhan Kuantan ini dia menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan, dan penyerahan bagi pukal kering, baca pukal cair dan kargo berbahaya. Oke, ini maksud dia pelabuhan Kuantan ini dia lebih menguruskan tentang pemunggahan dan penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, baca pukal dan juga pukal cair. Oke, seterusnya pelabuhan Pulau Pinang. Pelabuhan Pulau Pinang ini dia merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia. Pelabuhan ini mempunyai perkhidmatan feri dan juga marina. Oke, yang seterusnya Pelabuhan Klang. Oke, Pelabuhan Klang merupakan pelabuhan utama yang dikenal sebagai pusat muatan negara. Pelabuhan Klang, nama lain dia adalah pusat muatan negara untuk kontena, tempatan, dan serantau. Maksud dia ialah dia handle kontena-kontena dari negara-negara serantau dan juga negara tempat dari kontena tempatan lah. Oke, seterusnya terdiri daripada 2 terminal. Oke, di Pelabuhan Klang ada 2 terminal, satu North Port dan juga West Port. Oke, pelabuhan seterusnya Pelabuhan Tanjung Pelepas. Pelabuhan Tanjung Pelepas ini terletak di Johor. Oke, terminal kontainer paling canggih di Malaysia. Oke, Pelabuhan Tanjung Pelepas merupakan pelabuhan paling canggih di Malaysia, telah mendapat pengiktirafan sebagai Process Complaint Port Terminal of the Year dari Global Ports Forum. Oke, mari kita lihat apa pula pelabuhan utama yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Oke, di Sabah dan Sarawak ada 2 sahaja pelabuhan utama, yaitu yang pertama Pelabuhan Kontainer Teluk Sepanggar. Oke. Pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar yang terletak di Sabah ini dia merupakan pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontainer dan juga mengendalikan hampir 70% operasi kontainer bagi seluruh Sabah.
Oke, di Sarawak juga ada satu pelabuhan Bintulu. Oke, pelabuhan Bintulu merupakan laluan tunggal ekspor utama negara, yaitu gas asli cecair. Maksudnya ini adalah tujuan pelabuhan ini untuk mengekspor gas asli yang dari Malaysia diekspor ke negara luar. Jadi satu saja pelabuhan yang boleh handle ataupun boleh ekspor gas asli cecair di Malaysia yaitu Pelabuhan Bintulu yang terletak di Sarawak. Oke, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu sudah sediakan soalan pengukuhan di akhir video ini. Pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan ini. Tulis soalan dalam buku latihan masing-masing dan siapkan. Jadi itu saja untuk sekali lagi itu saja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang, yaitu merupakan kesinambungan daripada video inilah. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.